Hai, Assalamualaikum and Tajahau kepada semua pelajar dan penonton-penonton kelas pada hari ini. This is me, Coach Subhash, and today we are going to be learning a couple of very interesting things. Let me share with you. First and foremost, obviously I have to reduce my camera size. Okay. First, kita akan belajar grammar, iaitu penggunaan perkataan of. Cara yang terbaik dan di manakah sesuai untuk menggunakan perkataan of. Diikuti dengan grammar juga, saya akan ajar tentang possessives, apakah maksud possessives dan bagaimanakah perkataan yang ada possessives ni dalam ayat-ayat yang kita gunakan nanti. Alright, and finally kita akan dengar satu cerita dari Cikgu Shasha, Teacher Shasha. She will be here with us and she's going to share with us an amazing story. Without wasting any time, let's get into business. So, I saw this proverb today, kata-kata positif, kata-kata hikmat. So, saya nampak ayat dia start macam ni. Nothing is impossible. Maksudnya tak ada apa yang mustahil dalam dunia ini. The word itself says, I'm possible. Kalau kita cuba cerakinkan perkataan ini, I'm possible. Tiada apa yang tak boleh. Asalkan kita cuba, kita mesti boleh buat. There's nothing impossible in this world. Just stay positive and say, I'm possible. I can do this and move forward with a lot of positivity in you. Okay? So ramai rasa bahasa Inggeris ialah susah, but trust me, nothing is impossible. Okay, let's move on. First kita start dengan penggunaan of. Alright? So of ni saya telah kategorikan sebagai 3 kumpulan. Kumpulan 1, 2 dan 3. Dan kumpulan pertama ialah apabila of diguna bersama perkataan seperti a lot yang bermaksud banyak, a number yang bermaksud sebilangan, a majority yang bermaksud kebanyakan, lots yang bermaksud banyak, a great deal bermaksud banyak, plenty bermaksud banyak. Okay, ini adalah situasi yang menggunakan of. Okay, so kita lihat pada beberapa contoh. A lot books are in the library dan a lot of books are in the library. Okay, let's differentiate dan kita kaji dua ayat ini ya. So ayat pertama ialah a lot books are in the library. Tapi apabila ada perkataan a lot, kita harus guna bersama of seperti saya tambah di sini dan jadikan ayat ni a lot of books are in the library. So ayat mana salah? Ayat di atas ialah salah. Okay. Lagi dua contoh. Drink plenty water. Drink plenty of water. Okay. So di sini pun ada perkataan plenty. Okay. So kita harus tambah of. Plenty water salah. Plenty of water baru betul. Minum banyak air. So ayat ni lah betul dan ayat ni ialah salah. Let's move on. Ini ialah kategori kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua ialah apabila of ni diguna bersama nouns yang bersifat spesifik sahaja. So maksud perkataan spesifik ialah sesuatu yang terperinci, bukan umum, bukan general, something specific kan. Nanti saya bagi contoh. Perkataan yang diguna bersama dengan of yang menunjukkan noun yang spesifik dalam ayat itu ialah contoh-contoh perkataan seperti all, most, semua, kebanyakan, almost all, kebanyakan semua, many, banyak, much, banyak, a few, beberapa, a little, sedikit, both, kedua-duanya, several, beberapa, some, satu amount yang tertentu, boleh jadi sikit, boleh jadi banyak, sama, any, sebarang, one, satu, two, dua, three, tiga, and etc. Yang lain-lain. So bila ada perkataan seperti ini dan noun dalam ayat itu merujuk kepada sesuatu yang spesifik, kita guna of. Kita tengok contoh. Contoh paling senang. Many of my books are in Chinese. Dan ayat many my books are in Chinese. So ayat ni kita tengok noun dulu, nouns dulu. So books di sini, my books kan.
So apabila kita tengok ayat my books, dia bukan merujuk kepada semua buku di dunia ini, dia hanya merujuk kepada buku dia, iaitu sesuatu yang spesifik. Jadi kita tambah dengan perkataan many ini, kita tambah perkataan of. Yang mana betul? Yang atas. Yang bawah ialah salah. Seterusnya, lagi 2 contoh saya nak bagi. Many books are in English. Many of books are in English. Okey, sekarang kita tengok ayat ni. Books in English. Buku bahasa Inggeris ni ada banyak dalam dunia ini. Kalau compare dengan ayat di atas, my books ialah buku saya, spesifik. Tapi di sini secara is generally just books. So kalau macam tu, of tidak sesuai digunakan. Kita just tulis many books are in English. So yang atas ialah betul, yang bawah ialah salah. Jom kita sambung. So, ini adalah kumpulan ketiga, iaitu bebas diguna apabila noun bersifat spesifik. Okay. Bebas tu maksudnya nak guna pun boleh, tak guna pun tak apa. Contohnya seperti perkataan all and both terutamanya lah. Tengok example lah. All my students are smart. All of my students are smart. Kalau saya lihat pada ayat ni, dia ialah memang spesifik. Tapi disebabkan saya guna perkataan all, saya nak guna of pun boleh, saya tak guna of pun boleh. Jadi dua-dua ayat ini ialah betul. Okay, kita ulang kaji sikit, saya bagi 2 ayat. Kalau yang menonton boleh kenal pasti yang mana betul dan yang mana salah, maksudnya so far anda boleh faham dan ikut. Kalau kurang faham, boleh rewind dan tonton semula lagi. So kita tengok 2 contoh ni. All school students must wear a uniform. All of school students must wear a uniform. Okey. Yang ini jom kita lihat adakah bersifat spesifik? All school students, semua pelajar sekolah. Ini bukan spesifik. Kalau my school students, my friends, my students, SMK Sungai Petani student, baru spesifik. Ini secara semua pelajar. Kalau secara semua pelajar, apa yang kita lebih sesuai? Of tidak diperlukan. Okay, jadi atas ialah betul, bawah salah. Sebab seperti yang kita kata, kita hanya menggunakan of dengan all apabila noun bersifat spesifik. Di sini noun tidak bersifat spesifik, it is something general, so of is not suitable here. So kita tak guna of. Okay, so ini adalah beberapa situasi atau 3 kumpulan yang penggunaan of adalah diperlukan dan tidak diperlukan. So kalau pelajar boleh faham 3 kumpulan ini, saya yakin kita tak akan ada mistake atau confusion dengan perkataan of ini lagi. Let's move on. Sekarang kita masuk ke possessives. Okay, apakah maksud possessives ini? Possessives ialah maksudnya ialah sesuatu unsur kata yang menunjukkan milikkan atau kepunyaan. Baru dia kata possessive. Saya bagi contoh gambar. Okey, kita lihat pada gambar ini. Lelaki ni ada beberapa buku dan cara dia menunjukkan sifat tu, ini semua saya punya. This is all mine. Macam tu kan. So itu maksudnya possessiveness. Satu lagi gambar. Okey, adik ni dengan adik ni sedang bergaduh. Dua-dua pun nak juga permainan itu kan. So pergaduhan ini menunjukkan dua-dua ialah bersifat possessive. Itu maksud dia. So possessive ni saya bahagikan hari ini ke 2. Sebenarnya dia banyak tapi saya nak share 2 hari ini, iaitu possessive nouns dan possessive adjectives. So let's start with possessive nouns. Possessive nouns. Okay. Untuk singular nouns, possessive noun ni, noun ada singular plural kan. Kita start dengan singular dulu. Okay. Kita tambahkan apostrophe s. Logo ni, logo yang sengkang, bukan sengkang, macam koma di atas tu dikenali sebagai apostrophe. So apostrophe s ni ditambah untuk menunjukkan maksud kepunyaan. Okey, apostrophe s ni ditambah untuk menunjukkan maksud kepunyaan. Okey, contohnya kalau kita kata boy atau woman, ni adalah contoh singular noun. Boy seorang budak lelaki, woman seorang budak perempuan, seorang wanita kan. So kalau saya nak kata budak lelaki punya dan budak perempuan itu punya, saya kena tambah apostrophe s. Jom kita try dan perhatikan. The boy's toy is on the table. Toy ialah kata nama, okey. Dan boy pun kata nama. Sekarang toy ini kepunyaan budak lelaki ini dan dia adalah singular. Jadi kalau singular kita tambah apostrophe s. The boy's
toy. Budak lelaki itu punya, apostrofi ini kita boleh cakap punya lah dalam bahasa Melayu. Budak lelaki itu punya mainan is on the table. Contoh lain, the woman's bag is on the table. Perempuan itu punya bag di atas meja. Contoh lain, the boy's brother's toy is on the table. Saya guna 2 kali ya. Saya nak bagi tahu pelajar yang masih boleh, asalkan kita faham penggunaan apostrofi S, kita masih boleh guna untuk 2 kata nama. Maksud ayat ni ialah budak lelaki itu punya, abang punya mainan is on the table. Interesting kan? Okey. Sekarang kita lihat pada situasi di mana kata nama ialah plural. Tapi untuk plural ada 2 syarat ya. Syarat pertama ialah apostrofi ini hanya digunakan selepas plural noun yang berakhir dengan S. So kalau ada kata nama yang plural dan berakhir dengan S, maka kita letakkan apostrofi ini di luar, selepas S tersebut. Nanti saya bagi contoh. Boys contohnya. Perkataan boys ini ialah berakhir dengan S untuk sebagai plural kan. So kalau saya nak masukkan budak-budak lelaki itu punya something, saya akan letak apostrofi di selepas S ni, di luar selepas S. Okay. Situasi kedua ialah apabila apostrofi S diguna bersama plural nouns yang tidak berakhir dengan S. Ini apostrofi saja. Boys kita tulis apostrofi saja. Tapi yang ni apostrofi S untuk perkataan plural. Ada juga perkataan plural yang tidak berakhir dengan S. Okey, contohnya ialah perkataan women. Okey, tadi kita eja W-O-M-A-N. Woman satu. Kalau plural, women. W-O-M-E-N. So, women ni dah banyak. Tapi kita tak guna S. Kalau perempuan itu punya something, then kita akan gunakan apostrofi S. So, bezanya guys, apostrofi sahaja di luar apabila perkataan itu sudah plural dan dengan S. Apostrofi S digunakan apabila perkataan itu ialah plural tapi tiada S. Let's look at some examples. The boys' toys are on the table. Di sini saya ada modify ayat ni dari toy tadi, sekarang dia jadi toys. Is tadi dah jadi are. Saya mengubah toy menjadi toys sebab apabila ramai orang mesti banyak bahan mainan. Dan apabila banyak nouns, kita tak gunakan is lagi, kita gunakan are. So the boys' toys are on the table. So kita lihat di sini. Boys ialah plural noun with an S. So I have used an apostrophe at the outside. So lepas S, after S. Contoh kedua. The women's bags are on the table. Sini pun saya tambah S. Tadi saya guna the woman's bag. Sekarang saya kata the women's bags. Sebab ramai orang mesti banyak bag. And tadi saya guna is, sekarang saya guna are. So di sini apabila women is already a plural noun, it doesn't have an S together with it. We just have to add an apostrophe S. Apostrophe S diguna dengan plural noun yang tiada S. Apostrofi saja diletak di luar apabila plural noun tersebut ada S. Okey, sekarang saya dah ajar. Kita tengok rumusan sikit ya. Kita just tengok sedikit summary supaya kita lebih senang faham. Mana saya nak letak muka saya. Letak sini. Okey, the boy, budak lelaki itu. Kalau the boys, budak lelaki itu punya. Kalau the woman, perempuan itu saja. Kalau the woman's, perempuan itu punya. Okay. If I use the boys saja, sini the boy, budak lelaki itu. The boys, budak-budak lelaki itu. Plural kan? Okay. So kalau plural punya, kita letak apostrofi di luar. Budak-budak lelaki itu punya. Buat apostrofi di luar. The women, plural, tapi tiada S. The women, perempuan-perempuan itu. Perkataan plural bukan semestinya kena ada S. Cuma ini woman, di sini ialah women. A tukar jadi E. So kalau perempuan itu punya, kita akan tambahkan apostrofi S. Kita lihat beza di sini. Okey. Boys bila jadi banyak, apostrofi di luar. Women bila jadi banyak, apostrofi S ditambah.
So cuba tengok contoh-contoh ini, ia sudah mencukupi untuk anda faham possessive nouns ini. Okay, let's move forward. Sekarang saya nak ajar possessive nouns. Saya sudah rasa boring berseorangan. Should I call teacher Shasha to join us? Okay, I will do that. Saya panggil teacher Shasha, okay? B, come. Possessive pronouns. The I, my, you, your, we, our, they, their, it, its. You want to see first? I can show you first. Okay, hi, welcome Teacher Shasha. She's back with us. How are you, Teacher Shasha? Sehat ke? Sihat. Tadi pergi mana? Kenapa tak join kami? Busy sikit dengan anak. Busy with her child. But it's okay. Teacher Shasha, now we are learning about possessive nouns. Okay. And then there are a few words that we are trying to explore. Let's look at each of the word. Maybe saya akan tunjuk personal pronoun di sini. Dan Cikgu Shasha cuba teka possessive adjective dia adalah apa. Okay. Simple. The first personal pronoun is none other than I. Apakah possessive adjective yang sesuai dengan I? My. My. Okay. Good. You. Your. Your. Okay. We, kami atau kita. Our. Our. Okay. They, mereka. Their. Their. Okay. He, lelaki. His. His. She, perempuan. Her. Her. Okay. And it, haiwan, benda ke apa ke. It. It's. Okay. Now guys, ini adalah possessive. Kalau saya just kata I saja, I ni tak ada unsur milikkan. But when I say my, there is a possessiveness in it. So my itu saya punya sesuatu. Tadi saya ajak apostrophe S. Kita tak boleh letak I apostrophe S dan jadi I's. I ni ada perkataan lain. Dia ada my dekat dia. You pun tak boleh letak you apostrophe S jadi use. Kita jadi your. So di sini adalah contoh-contoh yang kita ada. So pelajar, just for your knowledge, I, you, we, they ni selalu dikategorikan sebagai plural noun. Okay, satu hari nanti saya akan pergi detail lagi. So secara amnya I, you, we, they ni ialah plural. He, she, it ialah singular. So remember, plural dan singular. I, you, we, they plural, he, she, it singular. Move on. Example. Ini adalah satu ayat. Okay. Okay, pronoun ini kita letak di sini. Have atau has a plate. Okay, kenapa ada dua di sini ya? Have digunakan untuk plural pronoun dan has kita guna untuk singular. So he, she, it kita guna has. Are you, we, they kita guna have. So Miss Shasha tolong bacakan kalau letak I dalam ayat ni, macam mana ayat tu berbunyi? I have a plate. Yes. Next. You have a plate. Okay, next. We have a plate. Okay. Sekarang dah jadi they, still plural kan? Okay. Yes, they have a plate. He, she, it lah. He has a plate. Okay. She has a plate. Okay. And it It has a plate. Correct. Okay, cara kita baca dan tulis ya. So kalau nak gunakan possessive adjective di sini, okay, the way is ayat dia kena berubah menjadi this is possessive adjective punya plate. Okay, so possessive adjective kena muncul sebelum kata nama Remember, it must be before the noun. So let's say we insert my di sini, dia akan jadi macam mana tu? This is My plate. Continue. This is your plate. okay. This is our plate. Okay. This is their plate. Okay. This is his plate. Okay. This is her plate. Finally.
This is its plate. Haiwan tu punya pinggan lah, mungkin dia Mangkuk punya selalu mangkuk lah, ke bowl lah. Okay, so this is how you use possessive nouns dalam ayat. Okay, possessive adjectives, personal pronouns. Tadi saya ada ajar cara menggunakan apostrophe. So hope you are clear with these examples. Okay, now is the time that I'm waiting for because Shasha is going to tell us a nice story about The lion and the mosquitoes. so lion is something that is fierce kan, sesuatu yang garang dan sebagainya. Manakala mosquitoes pula something yang kecil dan taklah menakutkan seperti lion lah. So kecil dan biasa dan besar garang and the king of the jungle. Yeah, lion is always known to be the king of the jungle. So all animals bow to the lion, you know, like Lion King, the movie. Yeah. Let's listen to the story. The lion and the mosquitoes. Yes. Once upon a time, in a forest, there lived a lion. This lion was the king of the forest. Because of that, the lion had grown too proud of his strength. He would go about thinking nobody could beat him. One day, after a meal, he decided to take a quick nap. Saya nak explain balik dalam bahasa Melayu. Pada suatu hari dalam sebuah hutan ada seekor singa. Singa ni ialah selalunya orang tahulah king of the jungle, king of the forest kan. Okay. So disebabkan itu singa tu dah menjadi binatang yang sangat bangga dengan kekuatannya. Okay, dia akan selalu fikir tak ada orang boleh tewaskannya. Dan pada suatu hari selepas makan, dia bercadang untuk tidur sekejap. Then what happened, Miss Sasha? After finding a tree with good shade, he yawned and stretched. He saw a mosquito buzzing by. Oh, how glad I am to be a lion. Unlike these mosquitoes, I am strong. These mosquitoes are so small and easy to crush, and that is why they keep running away. He lay down and muttering that. Maksudnya ada lagi kan? Dah habis. Okey. Selepas dia cari sepohon pokok yang ada teduh yang baik, dia menguap. Lepas tu dia stretching semua tu and dia nampak seekor mosquito, dia kata nyamuk seekor nyamuk Dia kata nasib baik saya seekor singa, saya memang rasa sangat gembira ni saya dilahirkan sebagai singa. Tak seperti nyamuk-nyamuk ni, saya ni kuat. Mosquito ni pula, nyamuk ni pula kecil dan senangnya untuk kita crush dia. And that's why, sebab itulah mereka lari selalu dari saya. Sambil-sambil cakap benda ni, dia sedang bertiduran. Okay? One of the mosquitoes happened to hear this, and the mosquito was not happy about this. The mosquitoes were vexed and decided to confront the lion. You may be strong, but do not underestimate us. We may outmatch you and your strength, they told the lion. Salah seekor nyamuk tu terdengar lion tu and tak gembira tentang apa yang dia dengar. Mosquito tu pula rasa vex ni macam frustrated ataupun rasa meluatlah dengan situasi tak puas hati, kecewa. Okay? Dan buat keputusan saya akan face to face, akan bertemu dengan lion ini, berhadapan dengan lion ini dan saya akan persoalkan dia. Jadi kata, kau ni mungkin kuat tapi jangan pandang rendah kami. Kami boleh menang awak, outmatch kami boleh menangkan awak dan awak punya kekuatan. Mereka memberitahu lion ni, awak memang daring jugalah nyamuk pi challenge singa ni. Sambung.
semakin interesting story ni. Okay. But the prideful lion did not hear any of it. Silence, you forget your place. What can you puny beings do to me? There is no way you can beat me. So the mosquitoes decided to teach the lion a lesson he would remember for a lifetime. But the prideful lion did not hear any of it. Maksudnya singa yang bangga tu tak dengar apa ni semua cakap kosong je ada orang ni. Diam. You forget your place. Kau ni lupa kau punya tempat. Aku singa king. Kau ni apa? What can you puny beings do to me? You kecil-kecil ni boleh buat apa dekat saya? There's no way you can beat me. Kau hampa semua ni tak boleh menang saya. So the mosquitoes decided to teach the lion a lesson. Mereka nak memberikan satu pengajaran kepada singa itu that he will remember for a lifetime. Yang singa itu tidak akan lupakan. Macam mana mosquito nak bagi pengajaran kepada singa? Jom kita baca lagi. The mosquitoes swarmed the lion and bit him all over. Whenever the lion ran away, the mosquitoes followed him. The poor lion became weak and could not fight them off. Then he started begging to be left alone. So akal jugalah. So nyamuk-nyamuk ni swarm ni macam lebah banyak-banyak keluar. And gigit merata lah. Lepas tu singa pun mula lari, mosquito follow je. Okay, nyamuk ni follow je. Lepas tu singa ni sian dia lah, dia rasa lemah, tak boleh nak fight balik dekat nyamuk tu dan dia mula untuk merayu. Tinggalkanlah saya seorang-seorang, janganlah macam ni ya. Then please, he cried, let me go. I wasn't making fun of you. Neither was I mocking you. Please, let me go. Dia merayulah, lepaskan saya. Saya tidak memainkan awak. Saya tidak mengejek awak. Let me go. Biarkan saya. Then, adakah nyamuk tu kesian kat dia? The mosquitoes looked at the lion and left him because he could not fight back anymore. Remember this for the rest of your life. Do not look down on others. Do not boast about your strength or wisdom. Very good, meaningful story. The mosquitoes looked at the lion and left him. Akhirnya, mosquito ni baik juga. Mereka nak nyamuk ni baiknya nak memberikan satu pengajaran saja, tapi bukan nak betul-betul mencederakan singa tu. Okey. Lepas tu kita kena ingatkanlah dalam hidup kita ni jangan terasa bangga sangat kalau kita kuat atau lebih pandai ke apa ke, kita ada beberapa kekuatan dari orang lain. Okey. Sebab nyamuk pun boleh menangkap. Itu ceritanya. Okey, saya pun teringat something ni saya nak bagi tahu. Tengok gambar ni. Apa ni? Ulat meluncas ke? Tak tahu ulat apa, ulat daun lah. Ada ulat ni. Kita rasa bila saya tengok ulat-ulat ni, geli. So memang sangat geli dan kita rasa apa gunanya ulat-ulat ni kalau tak ada kan lagi baik. So bila ulat menjadi, cuba fikirkan ulat ni akan semakin merebak, membiak sampai kalau dunia ni penuh dengan ulat. What is going to happen, kan? Sebab tu Tuhan, dia juga pastikan ada burung. Burung pigeon, burung merpati. Tapi ramai orang tak suka pigeon sebab selalunya pigeon ni dia akan berak dari atas. Seluruh kawasan tu akan penuh dengan berak. Pun orang tak suka. Alangkah baiknya kalau tak ada pigeon ni yang busuk dan selalu berak di halaman saya. Tapi dengan adanya pigeon ini yang pergi gigit ulat-ulat dan makan, dia menyebabkan ulat terkawal. Tak banyak ulat. Ulat ada tapi sentiasa terkawal. Kalau tak ada burung, ulat akan merebak dan dunia ni akan penuh dengan ulat. Who wants that, kan? So we don't like worms, but God gave us birds to control the worms. But we also don't like birds. So what did God give us? God gave us snakes. We also don't like snakes. Bila ada ular kita tak suka. Kita pun akan pergi pukul dia, bunuh dia. Kalau boleh kita fikir alangkah baiknya kalau tak ada ular dalam dunia ini. We don't like snakes. But if there were no snakes, who's going to eat the
the eggs of the birds and control the population of the birds. Kalau tak, dunia ni penuh dengan burung. Apa akan jadi kalau dunia penuh dengan burung, penuh dengan berak, kan? So, kalau jalan-jalan tiba-tiba ada je berak jatuh atas kepala, kita tak seronok. Lepas tu ada ular. Sekarang kita tak suka ular juga. Kalau banyak sangat ular, bahaya. Kalau penuh dengan ular dunia ni, what's gonna happen, kan? Sebab itulah Tuhan cipta biawak. Biawak ni monitor lizard. We don't like monitor lizards. Whenever we see monitor lizards, kita pukul dia, kita kejarkan dia, kita takutkan dia. Kita rasa ni tak ada guna punya binatang. Apa fungsi dia dalam planet ini? Tapi dia jugalah yang pergi cari telur-telur ular di tempat sarang-sarang ular, dia pergi makan telur ular itu. Kalau monitor lizard tak wujud dan tak makan telur-telur ular, dunia ini akan penuh dengan ular. So begitulah students. Dunia ini, semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan ni ada kelebihan, ada kekurangan. Kita jangan action dengan kelebihan kita dan jangan pandang rendah kelemahan orang lain. Setiap makhluk di dunia ini ada fungsinya. So begitu sajalah kelas hari ini. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe our channel. And this is me, Coach Shubhas, signing off. Salam, Tachihau, welcome. Bye. Bye guys.